bila sebut berkaitan tentang Hamas, macam mana Hamas berita daripada bumi Gaza itu sendiri tentang perang Iran dan juga Israel? Adakah satu kegelegaan ataupun bagaimana cerita-cerita dalam daripada bumi Gaza? Baik, ini mungkin yang ramai yang tak cover jugalah. Apabila berlaku konflik di antara Iran dan juga Israel ni, memang fokus kita memang tertumpu kepada konflik yang lebih besar lah. Dan memang kita agak ketepikan sedikit apa yang berlaku di Gaza. Dan sebenarnya di Gaza berlaku, maksudnya di Gaza bekalan internet telah dipotong. Itu adalah rangkaian internet yang terakhir telah dipotong. Tapi dah disambung kembali lah 2 hari lepas. Selepas 2 hari lepas tu baru kita dapat makluman bahawa ada berlaku beberapa serangan. Dalam ketika mana kita fokus kepada isu yang berlaku di Iran dan juga Israel ni, ada berlaku serangan dekat Gaza yang menyebabkan hampir 80 orang yang telah syahid. 80 orang yang telah syahid, dan mereka ni adalah antara orang yang cuba mendapatkan bantuan daripada konvoi truk GHF, which is Gaza Humanitarian Foundation, yang mana di belakangnya adalah Amerika Syarikat. Kita tahu bahawa kenapa GHF ni ada. Satunya adalah kerana apabila perbincangan dilakukan di antara pemimpin Hamas dan juga Israel, mengatakan bahawa kita kena benarkan bantuan kemanusiaan masuk. Tapi Israel kata tak apalah, kalau susah sangat kita nak bincang macam ni. Dia pun nak tunjuk macam aku pun nak backup rakyat Palestin, aku tak suka kau je, Hamas sebenarnya. Jadi dia kata dengan Amerika Syarikat, bawalah masuk satu konvoi bantuan yang dinamakan Gaza Humanitarian Foundation, park dekat satu tempat di Rafah. Jadi apabila penduduk Gaza pergi ke GHF ni untuk dapatkan bantuan, mereka sebenarnya telah disasarkan oleh sniper rejim haram dan juga drone-drone rejim haram. Maksudnya dekat situ adalah GHF ni adalah jerangkap sama kepada penduduk Gaza, dan dia cuba untuk pancing pejuang-pejuang untuk keluar daripada bumi Gaza ni. Dan tekanan-tekanan ni pun masih ada, sehingga ke pagi tadi kita dapat berita bahawa serangan masih lagi berlaku di Khan Yunis dan juga di kem-kem penempatan sementara di Rafah. Walaupun sekarang ni highlight berita antarabangsa fokusnya adalah tertumpu kepada konflik yang berlaku di antara Iran dengan Israel. Sebab tu saya kata ini mungkin juga satu media diversion yang dilakukan oleh rejim haram. Rejim haram, Benjamin Netanyahu ni, dia adalah antara menteri, dia adalah bapa propaganda. Dia dikenali sebagai bapa propaganda. Sebab dia pandai main propaganda. Sejak dia jadi pertama kali menjadi Menteri Pertahanan dan naik sebagai Perdana Menteri dan jadi lagi Perdana Menteri sehingga sekarang. Memang dia pandai main politik sebab dia pure politician, dan dia juga pandai main propaganda. Sebagai contoh, apabila dalam perang tahun 2021, Saiful Quds, bila dia nak kalah dan hujung-hujung selama 11 hari tempoh peperangan berlaku, bila dah hujung-hujung nak kalah, tiba-tiba dia kata, okey, sekarang ni kita kena serang Iran. Hantar roket dekat Iran. Hantar roket dekat Iran. Iran waktu tu tak balas dengan apa-apa roket. Cuma Iran mengeluarkan satu kenyataan, kalau kau berani lagi serang aku akan serang, kalau kau berani serang aku akan hantar senjata yang paling dahsyat yang tidak pernah kau tengok. Pada tahun 2021. Tapi waktu tu Iran tak hantar, Israel pun kalah dalam perang tu, dan benda tu berlalu begitu saja. Tapi pada tahun ini sebenarnya, dalam setiap peperangan yang berlaku, apabila Israel nak kalah, dia akan cuba tarik lagi negara-negara lain untuk berada di dalam kancah peperangan. Sebab itu je modal politik Benjamin Netanyahu untuk kekal berkuasa. Dalam konflik dalaman politik Israel sekarang pun tak begitu stable. Sebab majoriti daripada kabinet, daripada kalangan menteri ultranasionalis, parti ultranasionalis nak tarik diri daripada kabinet Netanyahu. Dan Netanyahu sekarang setengah takut. So cara untuk mengekalkan relevannya kepimpinan Benjamin Netanyahu ni lah, relevan kepimpinan Benjamin Netanyahu ni adalah dengan mengekalkan perang. Selagi mana ada perang, itulah modalnya. Dan akan menampakkan Benjamin Netanyahu sebagai hero of Jewish people in Israel. Dia lemah dekat politik, tapi dia tunjuklah dia tengah berperang. Dia sanggup rugilah kan. Sanggup. Dia ada kuasa. Untuk saya, penutup, kalau Amir ada penutup yang lain, untuk saya adalah yang patut kita belajar daripada perang Rusia dan juga Ukraine, Iran dan juga Israel adalah kemantapan teknologi ababil moden ataupun drone. Kita mungkin tak cukup kaya seperti Kuwait, Saudi untuk beli jet yang mahal-mahal. Kita yang ada pun sekarang ni jet yang murah, nak beli pun second hand daripada Kuwait. Saya rasa sepatutnya kita memperkasakan drone kita. Dan saya rasa kalau ada, ni semua cerita-cerita sembang tuan-tuan, tapi kalau mampu silakan. UPNM, Universiti Pertahanan Negara Malaysia dan juga ATM, wajar kita gembeling ekonomi kita, duit kita. Kalau perlu NGO-NGO diperlibatkan untuk kita buat kita punya drone kita sendiri. Sebab untuk membina drone memang betul tak semahal ataupun tidak secanggih jet bertempur, tapi saya rasa boleh kot untuk itu naratif ketenteraan kita. Sebab Ukraine berjaya serang Rusia dengan drone, Israel sendiri berjaya serang dengan drone. So drone fokus. Dengan anak-anak muda kita ni main drone ni, lain macam. So drone. Yang kedua, saya rasa patutnya untuk kita usahakan
Kalau kerajaan sekarang mampu cepatkan juga adalah kita pergi kepada kebenaran dan juga pelaksanaan IAEA untuk agensi nuklear Malaysia, wujudkan kita punya pengkayaan nuklear. Kita bukan nak buat senjata. At least dalam keadaan Malaysia yang masih lagi dihormati oleh antarabangsa ni, kita cepat-cepat buat. Sebab agensi nuklear tu dah berpuluh tahun dah kat Bangi tu. Dah cukup dah kita punya pakar nuklear bersepah. Tolonglah cepatkan untuk wujudkan pengkayaan nuklear kita ni. Saya difahamkan pasal nuklear ni, Mat. Dia punya gram dia, kalau bawa masuk Malaysia ni kena report, kena itu, kena itu, ini. Boleh. Tapi masih boleh usahakan. Maksudnya dia tak boleh macam, contoh kita nak bawa satu cawan. Untuk proses nak menuklearkan sesuatu nuklear kan. Itu pun kena register, kena report. Sebab apa, buat apa, untuk apa. Jadi negara kita boleh mengkaji, tapi dia bukan boleh sampai tahap membana bagi kefahaman. Dah boleh. Kenapa dah boleh? Saya kat UKM tu ada seorang prof ni, saya rasa boleh bawa nanti satu. Dia kata, Ustaz, kita boleh, Ustaz. Dia kata, kita boleh, percayalah. Sebab kita dah ada banyak sangat minda yang mampu untuk pengkayaan. Tapi bukan persenjataan. Pengkayaan ni dia mengumpul dan dia kuasa nuklear dan akhirnya menterjemahkan kepada tenaga yang boleh digunakan pakai. Tak boleh. Dr. Zamir. Dr. Zamir ada. Lagi dahsyat pasal Zamir. Dia bukan nuklear, atom dia cerita. Atom kan. Jadi boleh dah, dan kelebihan Malaysia banding negara-negara lain, kita ni jauh pada gempa bumi. So sangat sesuai untuk nuklear. So nuklear dan juga drone, saya rasa Malaysia kena cepat-cepat dapat. Sebab dekat Southeast Asia ada tak negara yang nuklear? Belum lagi. So Malaysia boleh jadi contoh yang pertama. Lagi. Walaupun dalam proses Singapura tengah cuba-cuba, tapi belum lagi. Setan dengan Singapura. Okey, yang ada Iron Dome dekat Southeast Asia nah? Tak ada Iron Dome. Tak ada Iron Dome. Kita tak ada Iron Dome, tapi kita ada lah. Maksudnya misil kita ada, macam contoh Thailand, kita ada Thailand, Singapura ada. Ya, tu saya saja tu Singapura tu. Singapura tu. Okey, kenapa dia Iran punya macam itu Pakistan Bunyan Marsus. Bunyan Marsus. Kan? Macam ini dipakai True Promise 3. Apa maksud True Promise 3 punya misi perang kali ni? Ops. Daripada Iran. True Promise 3 ni maksudnya apa yang telah dijanjikan, ini disebutkanlah daripada sumber daripada pihak mereka lah. True Promise 3 ni merujuk kepada satu sistem akidah di dalam kefahaman Syiah, bahawa ada bukan kefahaman Syiah, ada rantaian keimanan mengikut pokok-pokok. Dan untuk mencapai ke satu tahap yang di mana pembebasan Palestin dan kedatangan Mahdi itu, dia perlu mencapai beberapa perkara. So peperangan ini adalah salah satu untuk mencapai kepada perkara tersebut. Ini janji yang telah telah termaktub. Telah termaktub lah untuk disempurnakan. Dan sememangnya nama operasi-operasi ni memang kena style lah. Baru best kan? Best.